Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada syarahan terpilih daripada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan sambungan kita pada malam ni ialah pada bab yang ke 51, hukum aurat sesama wanita. Tapi saya rasa kita tak baca lagi bab 50 kot. Bab sebelum tu iaitu ziarah kubur pada malam nisfu Syaban. Belum lagi kan? Okay, tak apa. Dalam live mungkin dah bagi tajuk yang 51. Tak apa, kita baca sikit. Yang ziarah kubur pada malam nisfu Syaban. Okay. Jadi kita undur satu bab ke belakang, iaitu ziarah kubur pada malam nisfu Syaban. Itu muka surat 301. Jadi kita tengok apa yang disebut daripada kitab Talbis Iblis. Wa min 'adatihim ziyaratul maqabiri fi lailatin nisfi min Syaban wa iqadud dari 'indaha wa akhdhu turabil qabril mu'zam. Qala Ibn Aqil lamma sa'ubatit takalif 'ala al-juhal والضعام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذا لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال وهم كفار عندي بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى الشرع عنه من إيقاد النيران وتقبيلها وتحليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ التراب تبركا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى ولا تجد في هؤلاء من يحقق مسألة في زكاة فيسأل عن حكم يلزمه والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بآجرة مسجد الميمونية يوم الأربعاء ولم يقل حمالون على جنازته أبو بكر الصديق أو محمد وعلي ولم يكن معها نحاية ولم يعقد على قبر أبيه أزجا بالجص والآجر ولم يشق ثوبه إلى ذيله ولم يرق ماء الورد على القبر ولم يدفن معه ثيابه. Itu petikan daripada kitab Talbis Iblis. Okay. Terjemahan dia, kita tengok muka surat 302. Kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa min 'adatihim ziyaratul maqabiri fi lailatin nisfi min Sya'ban. Di antara kebiasaan mereka adalah menziarahi kubur pada malam nisfu Sya'ban.
Ni masih lagi di bawah tajuk ataupun bab talbis iblis kepada orang-orang awam. Maknanya orang-orang kebanyakan. Okay. Iaitu kebiasaan yang berlaku yang dilihat oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di tempat dia, iaitu menjadikan malam nisfu Sya'ban itu ialah malam menziarahi kubur. Apa yang dia buat? Wa iqadud dar indaha wa akhdhu turabil qabril mu'zam, iaitu mereka menyalakan pelita bagi cerah kawasan kubur tu dan mengambil tanah daripada satu-satu kubur yang dipuja-puja. Maknanya tanah kubur itu diambil, dikumpulkan dengan sebab mempercayai ada kelebihan tertentu yang datang daripada si mati yang telah ditanam di kubur itu. Lalu tanah kubur itu diambil sebagai cara untuk mendapat keberkatan. Ibnu Aqil berkata, disebabkan amalan yang diperintahkan oleh Islam ini dirasakan sukar untuk dilaksanakan oleh orang-orang jahil dan orang awam, mereka menyimpang daripada hukum syarak ke arah penyembahan kubur dan binaan yang mereka buat sendiri. Kata Ibnu Aqil, Ibnu Aqil ni seorang tokoh yang lagi awal daripada Ibnu Jauzi, maknanya kurun yang keempat ataupun kurun yang ketiga. Ibnu Aqil kata, sebahagian orang-orang jahil dan juga orang-orang awam yang melihat syariat ni berat sebab kena belajar, kena faham, kena reti ayat Quran, kena reti bahasa Arab, nak faham hadis Nabi. Jadi mereka rasa syariat ni terlalu berat. Jadi mereka mengambil jalan pintas untuk mendapat pahala, untuk mendapat balasan syurga dengan mereka menjadikan salah satu daripada perkara yang boleh mendekatkan diri pada Tuhan, iaitu melakukan penyembahan kubur ketika mana ziarah kubur. Ini bab ni kena clear. Sebab bab ni pun duk panah lagi dalam 2-3 minggu ni. Masih lagi belum clear. Bila mana ada orang petikai satu penulisan daripada satu orang tokoh, iaitu Al-Fadil Profesor Dr. Basri Ibrahim, dia ada terjemah satu buku nama dia Kuburiyah fil Yaman. Kuburiyun fil Yaman, Al-Kuburiyatu fil Yaman. Buku itu ditulis oleh satu orang tokoh di Yaman yang menceritakan tentang berlakunya satu keadaan yang menyerupai perayaan pada musim tertentu, iaitu menziarahi kubur dengan cara yang melampau. Ambil berkat pada tanah dia, percaya tanah di sini ada kebaikan sekian. Itu yang ditulis dalam kitab Al-Kuburiyatu fil Yaman. Dan kitab itu telah diberi kata pengantar oleh tokoh-tokoh ulama yang hidup sezaman ataupun tokoh-tokoh ulama yang ada pada kawasan itu, tempat itu. Okay. Jadi ada sebahagian kelompok yang tak puas hati dengan sebab pendedahan yang ada dalam buku tu dan usaha penterjemahan buku tu ke dalam bahasa Melayu, menyebabkan ada golongan yang rasa tak selesa. Jadi mereka pun membuat hentaman bila mana buku tu diterjemah. Walaupun buku tu tidaklah terjemah secara keseluruhan, tapi dia ambil part-part yang utama. Cuma nak katanya ada golongan yang terasa. Pertama, kita kena tahu, ziarah kubur tidak dilarang dalam agama. Ianya satu benda yang dituntut. Cuma ada ziarah kubur yang betul, ada ziarah kubur yang tak betul. Itu benda kita kena tahu. Ibnu Jauzi menyebut benda yang sama dan kita pun selalu sebut di sini. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ialah satu orang tokoh yang berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah. Dia bukanlah seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang. Dia berakidah dengan akidah salaf. Saya dah nak sebut tentang isu tu. Cuma saya nak katanya, daripada kelompok Asy'ariyah sendiri tidak bersetuju dengan perbuatan ziarah kubur yang melampau-lampau itu. Ziarah kubur tak ada masalah. Tapi kalau macam yang dia sebut dalam buku ni, menyalakan lampu di kuburan, mengambil tanah-tanah dengan tujuan untuk mengambil berkat, maka itu yang ditentang. Kemudian kata Ibnu Aqil pada muka surat 303, maka mereka dapat melakukan hal itu dengan mudah kerana mereka bebas dan tidak berada di bawah urusan dan kawalan orang lain. Orang jahil, orang awam yang buat benda ni, mereka buat dengan bebas sebab tidak ada apa-apa penentangan pun. Menurut pendapatku, itu pada muka surat 303. Ini daripada kata-kata Ibnu Aqil, bukan kata-kata Ibnu Jauzi.
Menurut pendapatku, kata dia, dengan cara itu mereka sudah menjadi orang-orang kafir. Ini kata-kata Ibnu Aqil yang mentakfirkan perbuatan, bukan mentakfirkan orang. Dia kata situ, menurut pendapatku, dengan cara itu orang itu sudah menjadi orang-orang kafir. Cara tu ialah cara orang kafir. Inilah isu yang hangat baru ni. Bila mana ada orang ni dia petikai, dia kata golongan ni kafirkan orang buat benda ni. Dia ada beza. Takfir ain, mentakfirkan orang perseorangan, dengan mentakfirkan perbuatan yang orang tu buat. Perbuatan dia kafir, tapi kita tak kafirkan orang tu. Sebab yang boleh menghukum kafir itu ialah pemerintah yang sah. Yang tu boleh kafirkan. Okay. Tapi kita boleh sebut amalan ni menyerupai orang kafir. Kebiasaan yang macam ni bukan kebiasaan orang Islam. Ini kebiasaan orang kafir. Tapi si pelaku itu, adakah dia sudah jatuh hukum kafir? Tengok keadaan. Kalau dia terhalang daripada maklumat yang betul, tak dapat pada dia maklumat yang betul, cara ziarah kubur yang disyariatkan, dia tak kafir. Cuma perbuatan dia salah. Dia macam satu orang dia mencuri, dia tak tahu mencuri itu salah, dia tetap salah lah. Okay. Cuma ada beza tanggungan dosa pahala bagi orang yang buat salah dalam keadaan tak tahu dengan orang buat salah dalam keadaan tak tahu. Perbuatannya dihukum salah. Okay, clear untuk bab tu. Contoh yang paling jelas adalah memuja-muja kubur dan memuliakannya. Maknanya dia puja kubur dan dia muliakan kubur. Yang jelas ditegah oleh syarak, iaitu dengan menyalakan pelita. Ini contoh-contoh. Menyalakan pelita bagi terang kawasan kubur tu, mengucup, dia je menguncup, kena buang n tu, mengucup maksudnya cium kubur tu, dan menyapu minyak wangi di atasnya. Maknanya cium batu nisan, cium kepuk dia tu, cium pintu makam, itu semua termasuk dalam perbuatan takbil, iaitu mengucup ataupun mencium, dan juga meletakkan minyak wangi di kawasan perkuburan. Menyeru orang-orang mati bagi memohon hajat dan menulis di atas kertas dengan menyatakan, wahai tuanku, lakukan sesuatu untuk hajatku ini. Maknanya kepada si mati tu, dia letak satu kertas, dia tulis atas kertas tu hajat dia, dia pun selip dekat mana-mana celah-celah tempat yang memagari kubur itu. Perbuatan ni biasa bagi setengah-setengah tempat yang ada kubur-kubur yang hebat. Kalau tengok di Yaman, pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi duduk di Yaman sekitar tahun 2010 ni, memang benda tu biasa. Sebab yang melakukannya itu daripada kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak tahu apa. Pergi ke Mesir, di Masjid Husain di Kahirah, yang dikatakan situ adanya kepala Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi. Di situ ada orang berteriak, ada orang menangis, ada orang letak kertas, ada orang selip macam-macam. Sebab percaya tempat itu mustajab dan buat benda tu memudahkan urusan dia untuk menyelesaikan permintaan dia ataupun hajat dia. Okey. Juga mengambil tanah kubur untuk mengambil berkat. Ini biasa. Memercikkan minyak wangi ke atas kubur. Bersusah payah pergi dari jauh untuk menziarahi kubur. Yang ni saya pernah tengok daripada pengalaman sendiri ketika mana di Yaman dulu, di kawasan nama dia Sa'dah. Sa'dah ni kawasan luar sikit daripada Sana'a. Di situ ada beberapa kubur yang diagung-agungkan. Antaranya ialah kubur Imam Hadi. Imam Hadi ni tokoh besar di sisi Syiah Ismailiyah. Dan Syiah Ismailiyah ni, dia punya penganut dia yang berfahaman dengan Syiah Ismailiyah ni paling ramai di mana? Di India dan Pakistan. Jadi mereka ni bermusafir daripada benua India pergi ke Yaman untuk pergi menziarahi kubur Imam Hadi di Sa'dah tu. Dan mereka akan berebut-rebut untuk salat, sebab kubur tu duduk dalam masjid. Berebut-rebut untuk salat dekat dengan kubur ataupun terus menghadap kubur tu. Dan mereka semua tu penganut ataupun yang berfahaman Syiah Ismailiyah ni, mereka semua tu kalau tuan-tuan tengok sekali imbas, orang-orang yang sangat santun, baik, elok. Dia orang datang dengan pakai jubah, dengan pakai pakaian warna putih. Bahkan ada yang datang naik kursi roda dan ada orang
usung daripada bawah sebab masjid tu dia tinggi di atas bukit. Masjid tu bukan masjid Syiah, masjid tu masjid Sunni. Masjid tu ada kuliah macam biasa. Syekh-syekh yang mengajar dalam masjid tu pun beritahu perbuatan tu tak betul, tapi dia orang tak peduli pun. Dia orang nak buat juga benda tu. Okey. Jadi dalam buku ni dia kata, bersusah payah pergi dari jauh untuk menziarahi kubur, melemparkan baju-baju yang dikoyakkan bagi tujuan ritual pada pokok demi mengikuti orang-orang yang pernah menyembah berhala Al-Lat dan Al-Uzza. Agak kasar, laras bahasa yang digunakan oleh Ibnu Jauzi ni. Nak tunjuk dia tak setuju dengan perbuatan tu. Kamu tidak mendapati mereka itu membahaskan hal-hal yang lebih utama seperti persoalan zakat dan kewajipannya. Maknanya orang-orang yang duk buat ni, mereka tak tahu apa pun tentang hukum akam. Zakat tak tahu, apa semua bab-bab lain tak tahu. Yang mereka tahu ada kubur, mereka akan pergi berdoa di kubur tu. Okay. Mereka itu beranggapan bahawa satu kecelakaan akan menimpa bagi mereka yang tidak menerima nasib melalui tanda yang berada pada tapak tangan dan yang tidak menyapu tiang atau binaan Masjid Al-Ma'muniyah pada hari Rabu untuk mengambil berkat. Nah, ini yang berlaku di Syam. Ada satu masjid nama dia Al-Ma'muniyah. Ada orang dia cuba nak ambil berkat di tiang-tiang. Di tiang-tiang masjid. Okay. Ini tempat kita tak tengok lah. Alhamdulillah Malaysia ni tak berlaku sampai tahap tu. Tapi usaha untuk membuka jalan ke arah tu ada. Nak bagi rancak macam tu. Okay. Tapi kebiasaan benda ni berlaku di tempat lain. Terutamanya di benua India mana-mana, di Indonesia pun benda yang sama berlaku. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, bahkan ada gambar, saya ambil gambar. Kalau ada orang nak hentam kita malam ni, kita boleh bagilah. Okay. Ada gambar saya pergi di Kashmir. Dia ada satu masjid. Masjid tu ada satu kubur-kubur tokoh agama yang datang daripada Parsi menyampaikan Islam di Kashmir. Bahkan dia digelar sebagai Nabi Kashmir. Gelaran dia. Dahsyat. Waktu saya sampai tu, waktu salat dah habis, selesai waktu Zuhur. Okey. Kiblat ke arah ni, ke arah depan ni, kubur dia ke belakang. Kubur dia belakang, bukan kubur dia depan, kubur dia belakang. Okey. Waktu kita duduk tengok seni bina, sebab itu antara masjid yang tertua juga di Kashmir, tiba-tiba datang satu orang pakai kurta, pakai pakaian macam orang India lah. Okey, datang, dia pun berdoa, dia cium semua tiang yang ada dalam masjid tu. Tiang seri. Lepas tu dia pasang garu tu, macam dia macam colok Cina tapi dia warna hitam. Setanggi apa semua tu lah, dia pasang, dia lekatkan asap tu dekat tiang-tiang tu. Lepas tu dia ambil air kata apa, air wangi, air mawar apa semua, dia tampal-tampal dekat tiang. Lepas tu dia pergi dekat satu kawasan kubur, dekat dengan kubur, dan tepi tu ada kawasan suluk tempat syekh tu ataupun tempat tokoh tu selalu menyendiri. Dia duduk situ, dia berdoa, dia menangis dalam bahasa Urdu dia ataupun bahasa Kashmir dia. Lepas tu dia sujud. Gambar dia sujud tu saya ambil. Saya duduk tepi, dia sujud membelakangi kiblat. Sujud solat. Bukan sujud biasa. Saya letak dekat Instagram. Ada orang tak puas hati, dia kata, tu sujud salat, tak tahu cerita, diam. Okay, tu yang saya nak beritahu. Okay. Dia tak pernah sampai, bukan saya nak kata kita yang paling awal sampai. Cuma saya tengok dengan mata kepala, bukan saya reka. Kiblatnya ke depan, dia sujud ke sana. Sujud salat, bukan tunduk hormat, bukan. Bukan angkat tangan sembah macam sembah raja, bukan. Sujud betul. Memang betul-betul dia sujud. Okey. Jadi itu yang dia buat di kubur itu, dan dia macam nak beritahu something lah di kubur tu. Lepas selesai apa semua tu, dia cedok ada satu bekas, ada air tu, air daripada perigi luar masjid, dia minum, dia keluar. Dia tak salat pun, dia datang untuk buat benda tu saja. Dia tak buat apa-apa pun. Okay. Menurut pandangan mereka juga, kecelakaan akan ditimpa kepada orang yang mengusung jenazah tetapi tidak menyeru nama Abu Bakar. Ini kebiasaan orang jahiliah, orang jahil pada zaman Ibnu Jauzi. Waktu nak turunkan jenazah tu daripada rumah nak pergi ke tanah perkuburan, kena seru nama Nabi Muhammad, kena seru nama Abu Bakar, dan juga kena seru nama Ali bin Abi Talib untuk mengambil keberkatan mereka. Juga kecelakaan bagi orang yang tidak meratapi kematian. Masyarakat Melayu kita tak berlaku yang ni. Cuma masyarakat Melayu kita ni dia berlaku lain sikit fashion dia ataupun hai'ah dia tu. Dulu, orang-orang dulu kita tengok, bila mana nak turunkan jenazah yang dah siap di kafan,
dah siap semua benda dah nak pergi ke perkuburan, sama ada nak pergi tu dengan cara berjalan usung orang ramai-ramai ataupun buat masuk dalam van setengah-setengah tempat. Dia turun tu sebelum masuk dalam van ataupun sebelum dia usung ke kawasan perkuburan tu, kalau kubur tu dekat dengan rumah dia, turun setapak Al-Fatihah, kan, baca sampai habis, lepas tu setapak lagi Al-Fatihah 3 kali lah, biasanya 3 kali. Okay. Saya tak nak bincang pasal isu sedekah Fatihah ataupun Al-Quran kepada si mati. Cuma perbuatan tu by exactly tidak ada petunjuk pada Nabi. Bahkan ada setengah orang dia panggil pula semua ahli keluarga tu suruh lalu bawah keranda tu. Kan? Sebab apa? Sebab tak nak terlekat ataupun memori-memori tu menyebabkan jadi sedih, sakit apa semua. Itu semua tokok tambah lah. Itu semua tokok tambah. Itu semua tokok tambah dan tidak ada dalam agama. Yang pasti Nabi kata bila mana berlaku kematian, asri'u, percepatkan urusan dia. Kalau dia mayat yang baik, jangan lengahkan dia, sebab dikubur nanti dia akan dapat kebaikan. Kalau dia mayat yang tak elok, buat apa simpan lama-lama? Tanam cepat-cepat. Itu hikmah suruh cepat. Okay. Jadi itu kebiasaan yang berlaku. Kecelakaan juga akan menimpa bagi mereka yang tidak mengoyakkan baju sehingga rabak, yang tidak menyiram air bunga, itu muka surat 304, ke atas kubur, dan yang tidak mengebumikan mayat seseorang itu beserta bajunya. Kan kita tengok sebahagian amalan-amalan orang kita dulu ni, baju saya tak pernah tengok. Zaman-zaman kita kecil dulu, biasanya bila mana berlaku kematian, kita akan kafan dengan kain putih lah kan. Okay. Cuma yang saya pernah tengok dengan mata kepala waktu saya sekolah rendah dulu, ada sebahagian orang kita ni dia letak lebay, kepiah ni sekali dengan serban. Setengah-setengah orang yang mati ni dia pakaikan serban. Pakaikan serban, lepas tu baru dia ikat habis. Okey. Pertama benda tu tak ada larangan pun secara umumnya. Okey. Tapi tidak ada keperluan pun untuk kita berikan dia tu pakaian. Okey. Ada orang dia kata apa, dia mesti. Tambah-tambah kalau si mati tu pernah pergi haji, dia pakaikan serban elok lah. Mana dia dah lilit siap-siap di kepiah tu, lebay tu, lepas tu dia pakaikan kepada si mati tu. Okey. Benda tu tak perlu buat pun. Tidak perlu pun seperti itu. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini tokok tambah. Dan dia percaya kalau tak buat tu berlaku benda-benda yang menyusahkan kepada keluarga si mati, iaitu benda-benda yang datang lepas pada tu, sama ada sakit ke ataupun apa-apa saja, ataupun menyusahkan kepada si mati tu sendiri, sama ada family dia ataupun si mati. Benda-benda yang tidak dijelaskan dalam agama, maka ia tidak ada. Maka benda tu termasuk daripada orang kata apa, kepercayaan yang tidak bersandar kepada dalil yang jelas ataupun bersandar kepada maklumat yang benar. Tidak berlaku benda tu dalam dalil-dalil agama, tidak disebut. Okay. Dalam syarah dan tahqiq kita tengok, Iblis sentiasa membisikkan kepada manusia supaya membuat perkara khurafat. Dia dah sebut itu khurafat. Di antara perkara khurafat yang dicipta oleh Iblis bagi menyesatkan anak Adam ialah menggalakkan manusia menziarahi kubur pada waktu tertentu seperti malam nisfu Sya'ban. Sedangkan waktu menziarahi kubur bukanlah pada malam nisfu Sya'ban, ia dibenarkan pada bila-bila masa. Walaupun di sana ada hadis yang dikatakan Nabi ni pernah ziarah kubur pada malam nisfu Sya'ban. Dalam kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, bahkan dalam syarah dalam bahasa Melayu iaitu Bahrul Madhi oleh Idris Marbawi, dia ada syarahkan hadis tu. Dia cerita tentang Nabi ni pergi ziarah kubur pada pertengahan malam pada nisfu Sya'ban. Tapi hadis tu ada perbahasan di sisi para ulama tentang status dia. Okay. Cuma nak katanya ziarah kubur ni by specific time tidak ada. Waktu yang spesifik tidak ada. Mana-mana orang dia nak ziarah kubur, dia boleh pergi ziarah bila-bila masa sahaja dan dia nak ziarah. Cuma dalam hadis menunjukkan Nabi ni kalau ziarah, biasanya Nabi ziarah pada waktu malam. Itu kebanyakan hadis menunjukkan macam tu. Nabi tak ziarah waktu siang banyak sangat, walaupun ada riwayat menunjukkan Nabi ziarah, tapi lebih banyak malam. Sebab malam ni dia gelap, lebih memberikan realiti duduk dalam kubur tu memang seorang diri dan gelap. Dan tak perlu buat apa-apa pun, just sampai situ, baca doa, beri salam, dan kita ambil masa kita nak duduk lama mana di situ. Selama mana kedudukan kita tu tidak memberi apa-apa pandangan pelik orang terhadap cara kita duduk tu. Tak apa. Tak ada masalah pun.
Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi cerita tentang beberapa orang lelaki daripada Bani Israel yang pergi ziarah ke kubur, pemuda pergi ziarah kubur. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak tahu macam mana orang tu mati. Orang mati ni macam mana sakit dia mati. Dalam hadis tersebut Nabi kata nafaran min Bani Israel, sekumpulan lelaki daripada Bani Israel. 7-8 orang pergi ke kubur. Sampai di kubur dia orang salat, dia orang berdoa, tapi taklah menghadap kubur. Dia orang salat berdoa minta pada Tuhan, ya Allah keluarkanlah mana-mana orang yang dah ditanam di kubur ni untuk cerita pada kami. Sakitnya mati tu macam mana? Berani betul lah ni. Okay. Bila mana dia orang duk berdoa, Allah Ta'ala takdirkan doa dia orang tu makbul, dan akhirnya terbelahlah satu kubur. Bila mana kubur tu terbelah, keluar satu orang daripada lubang kubur tu dengan kesan tanah yang banyak di badan dia, kecuali di dahi dia. Di dahi itu terang, cerah, ada cahaya di dahi. Lelaki yang keluar pada kubur tu, orang yang keluar pada kubur tu, dia kata pada lelaki-lelaki, pemuda-pemuda ni, wahai sekalian manusia, kenapa kamu minta pada Tuhan untuk dikeluarkan aku daripada kubur? Dan aku minta pada kamu supaya kamu minta sekali lagi dengan Tuhan untuk kembalikan aku dalam kubur, bukan dengan cara didatangkan malaikat maut, cabut balik nyawa aku, lepas tu aku masuk balik dalam kubur. Lalu lelaki yang mati tu, sebahagian riwayat Israiliyat kata lelaki tu dah mati 1000 tahun, ada riwayat kata 100 tahun. Poin dia lah, dia dah mati lama dah. Jadi lelaki tu kata, lelaki yang mati tu lah yang keluar dari kubur tu, dia cerita pada pemuda-pemuda ni, dia kata tidak ada yang paling sakit yang aku rasai daripada saat awal kematian sampai sekarang, maknanya dah 100 tahun mati ni, melainkan tercabutnya roh daripada jasad aku. Rasa sakit tu dah 100 tahun dah, maknanya dah 100 tahun dah mati, tapi rasa sakit tu belum hilang. Lalu Nabi pun kata, hadithu an Bani Israel wala haraj. Ceritalah daripada cerita Bani Israel, selama mana cerita tu okey, tak ada masalah. Cuma tinggal lagi kita nak buat ke tak lah. Okay. Tak jalan kot kalau buat yang tu. Okay. Okay. Cuma nak katanya, kalau jadi benda macam tu, kena tangkap dengan pejabat agama lah kita. Okay. Nak tunggu satu pasal, nak bentang tikar pula, nak buat salat pula situ. Cuma nak katanya, ziarah kubur tu boleh. Saya nak kata sini lah, ziarah kubur dibenarkan. Ziarah kubur tu dibolehkan. Mana-mana waktu pun boleh. Cuma yang afdal ialah pada waktu malam. Sebab waktu itu ialah waktu yang sunyi. Sebab kalau kita pergi kubur, ada waktu-waktu yang orang ramai, dia tak sampai tujuan ziarah tu. Tujuan ziarah kubur ni ialah untuk mengingati kita akan mati, bukan mengingati orang mati yang telah mati. Bukan yang tu. Kita bukan pergi kubur nak ingat dia semua. Sebab tu dia tidak menjadi syarat pun kita pergi ke kubur ni mesti family kita mati. Kalau tuan-tuan pergi buat umrah, pergi buat haji di Madinah, sebelah Masjid Nabawi tu ialah perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni akan dibuka untuk ziarah pada waktu lepas subuh dengan lepas asar. Perempuan tak boleh lah, sebab dia orang berpegang dengan pandangan mazhab Hambali yang melarang perempuan untuk berada di kawasan perkuburan secara total. Tak boleh. Tak boleh terlibat langsung. Ziarah pun tak boleh, pengkebumian pun tak boleh. Okey, cuma nak katanya ziarah tu boleh. Ada orang dia kata, ada orang ni ziarah pun tak bagi, ziarah kubur pun tak boleh. Tak. Siapa kata ziarah kubur tak boleh? Yang tak bolehnya kamu buat benda lain waktu ziarah itu. Contoh kita ziarah kubur, kita pun bawa lah satu jug air, dalam tu ada bunga-bunga yang wangi, kita pun siram. Saya tak kata perbuatan tu salah secara total, tapi kita kena tahu sebab apa Nabi siram air di kawasan perkuburan selepas menguburkan ataupun mengkebumikan jenazah. Pertama kita kena tahu sebabnya ialah untuk memampatkan tanah yang kering dan keras di tanah Arab. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang Arab yang tanam mayat ni, yang tanam pengkebumian ni, dia orang bukan jiruh air tu macam kita jiruh daripada nisan ni ke nisan ni, nisan ni ke nisan ni. Yang tu kita yang buat kaifiat tu. Dia orang jiruh macam jiruh pokok lah. Jiruh bagi basah semua. Macam kita jiruh pokok apa semua, siram pokok apa semua tu.
Okey. Just nak bagi nampak semua basah, tanah-tanah tu kalau datang angin pun dia tak berterbangan. Okey, clear. Jadi kalau dah mati 10 tahun nak jiruh apa lagi? Apa relevannya tengok kubur, tak terkopak pun, tak terbuka pun, tak nampak terkorak apa pun. Tiba-tiba nak pergi jiruh lagi. Okey. Secara umumnya benda tu tidak ada manfaat apa-apa pun. Okey. Melainkan ada sebahagian para ulama menyebutkan dalam I'anatul Talibin disebut nak kena jiruh tu sebab apa? Sebab nak ambil keberkatan daripada pokok-pokok yang hidup tu, boleh beri keringanan kepada si mati. Maknanya pokok-pokok yang hidup tu, kan ada hadis tentang Nabi pernah pacak pohon tamar. Hadis yang baru ni lah yang saya bergaduh dengan satu orang tu, yang sampai jadi debat apa semua tu. Okay. Dia ingat kita tak terima yang tu, kita terima yang tu. Yang tu kita terima. Cuma kita nak kata pandangan yang kata Nabi khususkan untuk diri dia. Pandangan yang kata perbuatan tu khusus untuk diri Nabi ada. Dan yang memulakan pandangan itu bukan daripada golongan-golongan yang dicok sebagai Wahabi tu. Itu poin dia. Okay. Benda tu dah lama sebut. Okay. Walaupun kita tahu pandangan majoriti mengatakan boleh kita kiaskan pada pokok-pokok yang lain. Itu kita tahulah. Benda tu kita tahu. Jadi sebab tu letak bunga apa-apa semua tu nak bagi meringankan orang kata apa, azab dengan sebab berzikirnya, bertasbihnya pokok-pokok tersebut. Okey. Jadi itu yang dibolehkan, yang dibenarkan. Dan kita tahu benda tu sebagai benda khilaf. Ziarah kubur dibenarkan. Sebagai penutup pada bab 50 ni, ziarah kubur dibenarkan. Cuma melakukan perkara-perkara yang menyeleweng di perkuburan itu tak dibenarkan. Ambil tanah kubur, lepas pada tu buat keberkatan apa semua, yang tu tak ada lah. Dan benda ni memang berlaku pun di setengah-setengah tempat. Bahkan saya tengok ada sebahagian jemaah yang pergi ziarah tempat tertentu, ambil tanah kubur tu, kepal elok-elok, bubuh dalam plastik, buat balik sampai ke Malaysia pun. Buat balik sampai ke Malaysia pun. Sebab orang kata nakkan keberkatan. Dan kepercayaan seperti ni memang ada. Tuan-tuan pergi ke Penang. Penang tengah kawasan Lebuh Culia tu. Orang yang selalu pergi Penang dia tahu, di Penang ni ada kedai makan nama Kapitan. Kapitan yang Lebuh Culia tu. Kapitan tu banyak branch dia. Yang tengah. Kapitan tu lah, Kapitan yang kawasan tu Lebuh Culia. Di depan restoran Kapitan tu ada satu dargah nama dia. Ada satu bangunan macam kubur, tokoh daripada India mana, dia mati di sana. Cuma tanah kubur dia dibawa sampai ke situ. Orang pergi situ sebab orang nak ambil berkat dan berdoa, dan ada orang jaga di situ. Tuan-tuan tengok orang makan, sambil-sambil makan Kapitan, jangan masuk lah. Masuk tak apa, jangan pergi berdoa macam orang lah. Masuk tengok, dalam tu tak ada kubur pun, cuma dia ada satu bekas tu ada pasir. Pasir tu tanah kubur satu orang tokoh agama hebat, alim daripada India. Maknanya dia orang yang datang imigran daripada sana, letak tanah kubur situ. Sebab memang kepercayaan seperti ni memang ada pun. Kepercayaan seperti ni memang ada. Dan tak dinafikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam bab ni ialah orang alim. Sebab tu kalau tuan tengok golongan Brelvi ni satu tokoh yang memang, satu kelompok yang memang orang kata peminat dengan benda-benda yang jenis-jenis kubur ni. Pendiri, pengasas kepada Brelvi ni satu orang tokoh alim nama dia Maulana Abdul Razak, yang berasal daripada kampung Breli. Sebab tu kelompok ni dinamakan dengan nama Brelvi di India. Dia alim, belajar hadis, faham Quran, tapi dia minat dengan benda-benda khurafat ni. Dia suka cerita tentang jumpa Nabi, suka cerita orang keluar pada kubur ni, wali ni keluar pada kubur ni. Yang dia baik, dia alim, tu kita tahulah. Okay. Cuma nak katanya benda-benda ni akan memberi kekeliruan kepada masyarakat. Okey. Selesai untuk cerita ziarah kubur pada malam nisfu Syaban. Ziarah kubur boleh ziarah bila-bila, tidak terikat dengan mana-mana waktu. Okey. Kita masuk bab yang ke-51. Muka surat 306. Hukum aurat sesama wanita. Bab ni dia berkait dengan bab yang ke-49, iaitu bab mendedahkan aurat di tempat awam. Sebelum ni Ibnu Jauzi dia ada sebut tentang orang yang mendedahkan aurat, masuk tandas awam tanpa kain basahan yang menutup aurat. Tempat mandi awam di Syam. Okay. Sekarang ni nak cerita tentang orang perempuan pula. Hukum aurat sesama wanita. Berkata Imam Ibnu Jauzi, "Wala yahillu lil mar'ati an tanzura min al mar'ati ma baina surratiha wa rukbatiha. Walau kana ibnatuha wa ummuha illa an takuna al bintu saghiratan
fa idza balagat sab'a sinina istatarat wastatara minha. Tidak halal bagi seorang wanita memandang aurat wanita yang lain daripada bahagian pusat hingga ke lututnya. Ini aurat wanita dengan wanita muslim. Wanita dengan wanita muslim, dia punya had minimum aurat dia daripada pusat sampai ke lutut. Dia macam aurat lelaki sama lelaki, yang dipegang dalam mazhab Syafi'i lah. Dan kita pun tahu dalam cerita aurat ni dia ada banyak pandangan. Ini yang disebut oleh Ibnu Jauzi. Dia kata, walau kana banatuha, walaupun perempuan dengan perempuan itu hubungannya ialah ibu ataupun anak perempuan. Maknanya seorang ibu dengan anak perempuan dia, dia punya aurat dengan anak perempuan dia yang dah baligh ialah antara pusat sampai ke lutut. Antara pusat sampai ke lutut. Kecuali jikalau itu adalah anak perempuan, apabila umurnya mencapai 7 tahun, maka anak perempuan itu perlu menutup aurat supaya ia tidak dapat dilihat. Maknanya kalau budak perempuan yang bawah daripada usia baligh, itu tak ada isu. Sekarang ni ialah isunya ialah pada perempuan yang sudah sampai usia baligh, dia dengan perempuan-perempuan muslim yang lain. Maknanya dia dalam rumah tak ada lelaki lain, dia dengan mak dia, dia dengan adik-beradik perempuan dia, dia dengan kata apa, sepupu-sepupu perempuan dia, dia dengan perempuan-perempuan muslim yang lain. Aurat sama-sama perempuan muslim ni antara pusat sampai ke lutut. Tapi kita tak buat lah benda tu, kan? Takkan nanti ada orang tanya, kalau macam tu pakai seluar 3 suku okey kot, tak payah pakai baju. Tak payah tanya lah yang tu. Orang tak buat pun benda tu, tak ada orang buat pun. Maknanya itu had minimum lah. Itu had yang minimum. Orang tak buat benda macam tu. Maknanya adat kebiasaan kita tak pakai macam tu dalam rumah kita. Walaupun kita tahu had minimumnya lebih daripada tu, kurang daripada tu lagi lah. Yang jadi isu aurat perempuan muslim dengan perempuan bukan muslim ataupun orang kafir. Para ulama berbeza pandangan dalam isu ni. Ada yang mengatakan orang perempuan Islam dengan perempuan kafir, kafir itu pula bagi dua, kafir zimmi dengan kafir harbi. Saya sebut satu-satu. Had aurat perempuan Islam dengan kafir zimmi. Kafir zimmi ni kafir yang tunduk patuh dengan peraturan bila mana dia berada di negara orang Islam. Kafir-kafir yang ada tempat kita ni lah, di negara kita ni, orang Cina, India yang non-Muslim, kita perempuan dengan perempuan Cina yang bukan Islam, takat mana aurat dia? Ada pandangan mengatakan sama macam perempuan Muslim juga, antara pusat dengan lutut. Tapi pandangan tu tak kuat. Pandangan yang kuat mengatakan kita boleh buka aurat unjuran saja pada dia. Aurat unjuran ni maksud dia apa? Kepala, rambut ni okey, boleh buka. Okey. Siku, lengan apa semua ni okey. Kaki semua okey. Okey. Lebih pada tu tak? Aurat-aurat yang ditutup pada kebiasaan yang lain. Maknanya kalau kita duduk rumah, kita pakai baju t-shirt apa semua tu yang lengan pendek. Lepas tu pakai kain apa nama ni? Kain batik ke apa? Tak pakai tudung apa? Itu dengan kafir zimmi okey. Boleh. Sebahagian pandangan kata macam tu. Cuma majoriti para ulama mengatakan tak kira dia zimmi ke, tak kira dia harbi ke, aurat perempuan muslim dengan perempuan bukan muslim sama macam aurat perempuan dengan lelaki. Dia tak boleh buka kecuali muka dan juga dia punya tapak tangan. Sebab tu ada orang petikai tentang isu orang-orang perempuan muslim yang pergi dandan rambut di kedai-kedai pendandan rambut yang bukan muslim, tapi dia perempuan. Kalau yang lelaki memang confirm tak kena lah cerita tu. Dia boleh ataupun tidak. Dalam laman web Mufti Wilayah dia sebut tentang bila mana ada keperluan. Contoh, kita pergi berubat, doktor tu doktor perempuan non-muslim, kita terpaksa buka. Dalam bab perubatan ni tak ada isu lah. Hatta kepada lawan jantina pun takat yang dia perlulah. Cuma bila mana dah terdesak. Contoh, tempat yang kita duduk tu memang tak ada pendandan muslim, kita pergilah.
Kita boleh pegang pandangan yang kata boleh untuk unjuran. Tapi saya rasa zaman sekarang ni dah banyak kot pendandan yang Muslim pun. Maknanya tukang gunting rambut tu dia Islam. Kita perempuan nak pergi potong rambut ke, nak pergi kerinting rambut ke dekat tempat orang yang gunting rambut tu perempuan Muslim, kita pergi situ lah. Pilihan dah banyak. Walaupun kita pergi, kita tengok dia pun tak pakai tudung, tak apalah, itu isu lain. Okay. Kadang-kadang dia pun terima yang lelaki. Kan ada setengah-setengah tempat Muslim pun, dia pun gunting rambut lelaki, kemas lagi pada kedai gunting rambut lelaki pun. Ramai pula orang lelaki pergi. Okay. Kita taklah gunting sekali, maknanya kursi sebelah tu pun lelaki. Kita pergi yang tertutup lah. Isu yang sama, bila mana orang tu pergi spa ke, pergi berurut ke, sama saja. Okay. Jadi untuk isu ni, saya tak nak baca syarah dia. Yang nak disebutkan oleh penulis dan juga yang syarahkan ni, iaitu Dr. Zahiruddin, ialah mengambil berat. Orang awam ni dia kurang sikap mengambil berat tentang isu aurat bila mana dia bergaul sesama orang-orang dekat lah. Okay. Contoh bila mana musim perayaan, aurat di antara ipar ni, ada orang dia tak berapa ambil kisah sangat. Dia buka tudung di hadapan abang ipar dia dan adik ipar dia, dia perempuan. Itu tak boleh. Dia buka aurat-aurat unjuran dia di hadapan ipar dia. Sebab tu ada hadis Nabi sebut ipar itu ialah kematian. Benda tu boleh buka kepada, walaupun ada orang dia kata, saya tengok abang ipar saya, kakak ipar, adik ipar saya okey je. Okey, isu lain. Tapi ini ialah syariat. Ini ialah syariat. Dan kita tak tahu bisikan syaitan ni macam-macam. Bisikan syaitan ni macam-macam. Cuma saya nak katanya ialah bercakap tentang bab aurat ni, ianya benda yang serius dan ianya perlu diambil perhatian oleh kita. Maknanya kita kena jelas dalam bab ni. Dan zaman sekarang kalau kita tengok musim-musim perayaan zaman sekarang ni, dia dah tak macam dulu. Orang dulu kalau balik beraya ni, dia akan balik tidur satu rumah. Satu rumah semua ada dalam tu. Adik ipar ada, kakak ipar ada, adik beradik ada. Sekarang ni orang ramai kalau balik beraya, orang prefer sewa hotel juga. Saya tahu tu sebab kalau saya balik Pantai Timur memang hotel penuh juga. Hari raya pertama pun penuh, hari kedua penuh, homestay pun penuh. Orang tak duduk dah rumah induk tu, maknanya rumah mak ke, tak duduk. Sebab sebahagian orang dia nakkan privacy. Kalau dia nak jaga bab tu, okey. Dan mak ayah dia kena sedar dalam bab ni. Kadang-kadang rumah-rumah lama, rumah-rumah orang tua yang lama, rumah-rumah kampung lama, dia tidak ada ruang privacy yang cukup untuk tutup benda tu. Jadi mak dan ayah dia kena faham lah. Kenapa menantu tak nak tidur? Jangan kita rasa dia orang ni dah balik jarang-jarang, balik pula tidur homestay. Kadang-kadang kita kena faham isu tu. Sebab bukan mudah, dia nak kena pakai stocking selalu, dia nak kena pakai hand guard selalu. Tambah pula rumah lama ni kan, rumah-rumah yang tak ada ceiling ni, panas. Pukul 3 pakai macam Ustazah Kejayaan lagi. Maknanya panas benda tu. Jadi kita kena faham lah, kita sendiri tu kena faham lah. Kita mak ayah kena faham kenapa menantu kadang-kadang dia pilih. Jangan pakai kaedah zaman dulu. Kaedah zaman dulu lain. Sebab orang ingat zaman-zaman dulu tak ada isu. Orang-orang, setengah-setengah orang ni, maaf saya sebut sikit, ada setengah orang dia rasa macam, alah zaman dulu orang tak pakai tudung okey. Zaman dulu cerita zaman dulu. Syariat dia tak berubah. Kan kalau tengok cerita Piramli kan, rambut orang perempuan dalam cerita Piramli pun dahsyat-dahsyat. Tinggi macam gunung sekian-sekian. Zaman dulu pakai dengan gaun buka sampai sini, dahsyat zaman dulu. Cuma zaman dulu cerita orang rogo orang tak hangat macam sekarang. Lalu kita berkata orang dulu buka macam ni pun tak kena rogo. Tu cerita dulu. Tapi apa yang dia buat tetap salah. Cerita dulu. Zaman sekarang ni bukan perempuan je kena rogo, lelaki pun kena rogo. Kalau kita tengok berita, 3 orang perempuan rogo seorang lelaki. Dahsyat tu. Lelaki pun tak selamat, perempuan pun tak selamat. Semua keadaan kena jaga. Okey. Nak katanya bab aurat jangan ambil mudah. Okey. Dan kita kena sedar bila mana bab perayaan ni jangan membungkus aurat tapi tutup aurat. Ada orang dia bungkus aurat, tutup tapi bentuk nampak. Okey. Bentuk tu menjadi juga. Okey. Yang tu tak boleh.
Sebab kita tak tahu bisikan syaitan dia dahsyat. Dalam bab-bab aurat ni kita kena beri penekanan lah, kena sedar zaman sekarang. Benda-benda tu kita kena sedar. Okey. Jadi kalau orang dia nak, sebab tu saya rasa lah orang Islam ni dia kena ada satu model rumah yang bagus supaya dia ada privacy. Dalam masyarakat Arab benda ni dia jaga. Tak semua orang Arab macam tu, tapi kebanyakan saya tengok rumah-rumah orang Arab ni dia memang pisahkan dengan pemisahan yang jelas antara lelaki dan perempuan dalam rumah pun. Maknanya dia punya ruang tamu tu dalam bilik. Rumah-rumah orang Arab ni ruang tamu dia orang ialah bilik. Macam kita ruang tamu lah. Ruang tamu tu kita boleh tengok tangga dapur, kita boleh tengok pintu bilik-bilik lain. Itu konsep rumah orang Melayu kita. Tapi rumah orang Arab, dining hall, ruang tamu ni dia jemput kita masuk dalam bilik. Kita duduk dalam tu lah. Kalau orang yang kaya sikit, dia pisahkan, dia macam bangunan lain pula. Sebab apa? Sebab dia orang sangat sensitif dengan adanya perempuan-perempuan, dan dia orang ambil berat tentang isu tu. Tuan-tuan boleh bayang kalau ruang tamu yang terbuka, ada anak menantu kita, lepas tu ada tetamu yang datang beraya apa semua, dia nak pergi ke tandas. Kalau rumah-rumah lama kan dia bukan ada bilik air tandas ada dalam bilik terus. Jadi nak pergi tu kena lalu dapur, dia pun nak kena tutup dengan tuala. Benda-benda tu dia privacy. Walaupun ada orang alah apa payahnya, tutup je lah. Okay. Tapi alangkah baiknya kalau benda tu tak berlaku langsung, lagi baik. Itu lebih tertutup, itu lebih terjaga, itu lebih aman daripada fitnah. Itu lebih aman bagi orang yang mampu lah. Saya tak kata semua kena rombak rumah lepas ni, semua kena rombak, kena buat macam tu, tak pun. Cuma saya kata kalau ada setengah anak menantu yang dia pilih nak tidur rumah lain, dia nak datang ziarah raya ni, dia tak nak tidur rumah kita faham lah, itulah isunya. Isunya ialah dia tak nak aurat dia terbuka di hadapan ipar-iparnya ataupun tetamu-tetamu yang tak sepatutnya tengok aurat dia tu. Jadi itu benda ataupun perkara yang kita kena faham. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut dalam ni? Muka tak ada apa dah kot untuk kata apa, untuk syarah tu dah clear. Kita masuk sikitlah bab yang ke-52. Bab 52 ni pendek ya. Muka surat 311. Tidak salat kerana najis bayi. Okay. Berkata Imam Ibn Jauzi, waqad tahtajju binajasati fi thawbiha min bauli tifliha wa hiya taqdiru ala ghaslihi walau aradat al-khuruj ila at-tariq la tahayyat wasta'arat wa innama hana 'indaha amru as-salah wa qad la ta'rifu min wajibati as-salati shay'an wa la tas'alu wa qad yankashifu min al-hurrati ma yubtilu salataha wa tastahinu bihi. Maksud dia apa? Ada di antara mereka yang tidak salat dengan alasan pakaiannya terkena kencing anaknya. Namun sebenarnya dia mampu mencuci najis itu. Padahal jikalau dia hendak keluar rumah, dia akan bersemangat untuk mempersiapkan diri. Akan tetapi baginya, salat adalah hal yang tidak penting. Mungkin dia tidak tahu apa-apa pun tentang kewajipan salat dan tidak mahu bertanya. Mungkin juga terdapat sesuatu perkara yang membatalkan salat wanita itu, namun dia menganggap ia adalah hal yang remeh. Ni cerita cerita zaman Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni kurun 5 hijrah, kurun 6 hijrah. Maknanya 600 hijrah, 500 hijrah. Cerita ada setengah-setengah orang bila mana dia rasa payah nak solat, dia tak solat. Lepas tu dia cari alasan-alasan picisan untuk dia tak solat. Alasan yang disebutlah ni ialah hanya kerana pakaian terkena najis bayi. Sama ada air kencing ataupun betul najis lah. Okay. Pertama kita dah tahu, bayi yang kurang pada usia 2 tahun masih lagi menyusu, cara nak menyucikannya taklah serumit bayi-bayi yang selepas pada tu ataupun budak yang lepas pada tu. Okay. Cuma saya nak kata dengan zaman sekarang, seakan-akan alasan-alasan tu dah tertutup, melainkan kita je malas. Itu saja. Kita saja yang malas. Tambah zaman sekarang dah ada pampers, tak ada isu. Isu ni tak ada. Zaman dulu okeylah pakai cawat. Cawat tu tak ketat, boleh menyebabkan air kecing tu terkeluar, boleh menyebabkan najis budak tu keluar. Okay. Boleh kena atas baju, boleh kena atas pakaian mak dia. Tapi zaman sekarang tak ada pun. Yang lagi dahsyat, mak dia tak pegang pun, ayah dia yang pegang. Tiba-tiba dia yang tak salat. Okay.
Dia tak kena air kencing apa pun, dia tak kena tahi apa pun, yang kena ayah dia. Okey. Tapi mak dia, saya tak boleh salat sebab budak tu kencing. Budak tu kencing bukan atas baju dia. Okey. Jadi ada sebahagian orang yang macam tu. Ini zaman Ibnu Jauzi. Contoh lain zaman kita ni, pergi berjalan mana-mana, akhirnya tengok waktu dah sempit, bermudah-mudah untuk qada salat bila mana balik rumah. Pergi jalan mana-mana dah letih, tengok waktu dah sempit apa semua, last sekali tak apa, salat ni kita qada kat rumah nanti lah. Ada orang dia buat perangai macam tu. Dia ada dua isu. Satu, orang yang bermusafir dia boleh jamak dan qasar. Yang kedua, kalau perempuan dia nak bermusafir dan dia tak mendapatkan tempat salat yang aman. Contoh dia pergi mall, setengah-setengah mall dia tak sediakan benda tu. Pergi berjalan mana-mana, R&R mana-mana yang tidak selamat, ataupun dia seorang diri, dia naik bas apa semua, dia boleh salat di rumah lah dengan dia jamak takhir dan dia tak qasar. Contoh dia perjalanan bas apa semua tu, antara Zuhur, contoh dia naik bas pada awal pagi, dia akan sampai destinasi tu asar, maknanya dalam perjalanan tu Zuhur terlepas. Dia jamak sampai sana nanti, dia jamak tanpa dia qasar. Tapi kena confirm lah memang sampai tu ialah waktu asar. Sampai sana nanti dia jamak 4-4. Takutlah kalau dia solat dekat R&R, bas ni rehat sekejap je. Dia solat lama, bas terlepas lah, ataupun dia sulit nak buka stoken apa semua, tandas ramai orang. Itu keuzuran-keuzuran yang dimaafkan bagi orang perempuan. Orang lelaki dia tak ada isu pun, saya rasa. Tak ada isu sangat lambat ni, sebab orang lelaki dia mudah untuk akses. Cuma kadang-kadang payah jugalah, setengah-setengah tempat yang payah tu payah. Cuma masyarakat kita ni, dia nak salat tu dia rasa macam leceh sikit. Sebab dia berat-berat kan. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang, dia nak salat dia nampak payah nak salat tu. Nak cari telekungnya, nak cari kain plekatnya. Kita bagi lalu azan tu. Lepas ni kita sambung penutup sikit. Okey, kita habiskan kesimpulan dia. Itu kebiasaan sebahagian orang bila mana dia nak salat, dia rasa berat untuk dia salat dengan sebab alasan-alasan picisan. Ada sebahagian orang lelaki dia tak nak salat kalau pergi musafir mana-mana, alasan tak bawa kain plekat. Ada orang macam tu. Ataupun sebahagian orang perempuan dia tak bawa telekung, dia tak nak salat. Okay. Dia mazhab kain plekat dengan telekung ni adalah mazhab yang memberatkan bagi sebahagian orang. Tak salah pun ada kain plekat dengan telekung tu, tapi ada orang dia rumitkan. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang dia nak salat, baik lelaki, dia nak salat dia cari kain plekat. Tak ada kain plekat dia rasa macam dia tak salat. Walaupun benda tu dah makin kurang. Cari dekat masjid, ada tak kain plekat? Sekarang ni tak banyak dah kot masjid simpan kain plekat tu. Dia lebih yakin kain plekat masjid yang tak basuh berapa tahun tu pada seluar dia yang baru basuh semalam. Ada orang macam tu. Pergi dekat ampayan tu, confirm bau, tapi dia pakai yang tu juga. Dia rasa suci yang tu. Okay, sama juga dengan sebahagian perempuan pakai telekung. Telekung tu entah siapa pakai, boleh jadi lelaki pakai nak rompak handbag orang boleh jadi. Okay. Cuma nak katanya sebahagian orang dia rasa aman. Okay. Tak perlu pun. Benda-benda seperti itu selagi mana dia boleh dimudahkan, dia mudahkan. Cuma masyarakat Melayu kita ni dia proper lah sikit lah bab ni. Di negara-negara lain benda tu normal. Sebab tu kita akan tengok bila mana masuk waktu salat, dia orang akan salat di tepi-tepi jalan. Orang Malaysia ni tak boleh kalau salat tepi jalan, nanti orang kata kerajaan bagi duit buat masjid, dia nak salat tepi jalan. Kan orang Malaysia kita kan jenis mulut power sikit. Okay. Orang dah invest duit punya banyak, buat masjid, kubah bagi bentuk Aladin lagi, pun nak salat tepi jalan. Okay. Okay. Itu bab memudahkan orang. Bab memudahkan orang. Maksudnya benda tu tak perlu pun kita rasa janggal, tapi dia take time lah, tak semua orang boleh terima lagi. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bab yang ke-52. InsyaAllah nanti akan datang kita akan sambung bab yang ke-53, menggugurkan anak ketika sedang hamil. Kebiasaan sebahagian orang awam. Gugur anak ni dengan sebab tak ada duit nak jaga. Nanti kita akan bahas pada minggu akan datang lah, minggu-minggu seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.